Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya iaitu kumpulan yang ke-8 ingin membentangkan tajuk folio kami iaitu Profesor Naqib Al-Atas. Sebelum ahli kumpulan saya memberikan info tentang Profesor Naqib Al-Atas ini, saya akan memberitahu serba sedikit pengenalan tentang profesor ini. Nama sebenar profesor ini ialah Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Al-Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Beliau lahir pada 5 September 1931. Beliau ialah seorang cendekiawan Muslim, ahli falsafah Muslim dan tokoh Melayu terbilang 2011. Kini, beliau menetap di Malaysia. Untuk maklumat yang seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya untuk melakukan pembentangan. Seterusnya, latar belakang Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Syed Muhammad Naqib Al-Atas lahir pada 5 September 1931 di Banggul, Indonesia dan merupakan anak yang kedua daripada 3 beradik. Beliau mula diberi pendidikan dari ibu bapa beliau sendiri yang merupakan pengaruh terbesar pada waktu itu. Beliau juga mendapat pendidikan dari segi ilmu keislaman daripada keluarganya di Bogor, manakala memperoleh dan mengembangkan dasar-dasar bahasa, sastra dan kebudayaan Melayu daripada keluarga Johor Bahru. Syed Naqib mendapat pendidikan awal dalam bahasa Inggeris di sekolah Ngihen sewaktu umurnya 5 tahun dan telah dihantar ke Jawa untuk mendapatkan pendidikan Arabnya di madrasah. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, beliau kembali ke Johor untuk meneruskan pengajian iaitu di Bukit Zahra School dan kemudiannya di English College. Pada waktu ini, beliau telah tinggal bersama bapa saudaranya iaitu Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Majid, Menteri Besar Johor ke-6. Ungku Abdul Aziz memiliki perpustakaan manuskrip Melayu yang syarat dengan mahtutat persuratan dan sejarah Melayu. Syed Naqib Al-Atas telah memenuhi waktu remajanya dengan mentelaah teks-teks sejarah, persuratan dan ilmu-ilmu Islam serta karya-karya besar barat dalam bahasa Inggeris. Setelah Ungku Abdul Aziz bersara, beliau tinggal dengan bapa saudaranya yang lain iaitu Datuk On bin Datuk Jaafar sehingga pendidikannya di peringkat menengah selesai. Setelah itu, beliau telah dipilih oleh General Sir Gerard Templer untuk menjalani latihan ketenteraan di Eton Hall dan kemudiannya di Royal Military Academy, England. Disebabkan minatnya yang lebih mendalam untuk bergiat dalam dunia ilmu, telah mendorong beliau untuk berhenti secara sukarela dalam bidang ketenteraan atas kebenaran Tunku Abdul Rahman bagi menyambung pengajiannya di Universiti Malaya di Singapura. Beliau seterusnya meneruskan pengajian di McGill University Montreal setelah menerima beasiswa daripada Canada Casual Fellowship. Kemudian, pada tahun 1962, Al-Atas telah memperoleh ijazah MA daripada universiti tersebut setelah tesis beliau yang berjudul Raniri and the Wujudiyah of 7th Century Aceh. Setelah setahun kemudian, beliau berpindah ke University of London untuk meneruskan pendidikan doktoralnya dalam bidang falsafah, teologi dan metafizika Islam dan kesusasteraan Melayu Islam bagi menyiapkan tesisnya, dan beliau telah dianugerahkan ijazah PhD pada tahun 1965 dan pulang ke Malaysia. Assalamualaikum, saya akan membincangkan tentang sumbangan yang diberikan oleh Al-Atas. Al-Atas sangat berjasa dalam memperjuangkan pandangan lebih kritis, lebih-lebih lagi melibatkan konsep Islam, budaya dan bahasa Melayu. Pada tahun 1968, beliau bersama Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, terlibat dalam Jabatan Kuasa Penaja Utama Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Pada tahun 1970, Al-Atas juga berusaha menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di UKM kepada bahasa Melayu. Kemudian, Al-Atas juga mengusulkan konsep dan kaedah baru yang lebih baik demi kajian bahasa, sastra dan kebudayaan Melayu, sehingga tertubuhnya Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Beliau mengetuai institusi yang menumpukan pembinaan sejarah dan falsafah alam Melayu dan perbandingan dengan tamadun besar. Seterusnya, pengaruh pemikiran Al-Atas berjaya mempengaruhi persatuan-persatuan muda yang terkemuka ketika itu seperti Angkatan Belia Islam Malaysia. Jasa terbesar beliau adalah mengasaskan kampus Pusat Pemikiran Islam dan Ketamadunan Antarabangsa ataupun AISTAB selama 14 tahun. Pembinaan AISTAB pada tahun 1987 adalah untuk memperjuangkan Islamisasi ilmu di Malaysia serta menjadi pusat perbincangan
ilmiah bagi para pemikir melakukan transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Bukan sahaja sebagai ilmuwan Muslim terkemuka, Al-Atas juga digunakan dengan beberapa bakat atau kebolehan lain, terutamanya dalam bidang kaligrafi. Beliau pernah menghasilkan kaligrafi basmalah dalam bentuk burung pekak, ayam jago dan ikan dalam beberapa buah bukunya. Kaligrafi tersebut juga pernah dipamerkan di Museum Tropen Amsterdam pada tahun 1954. Selain itu, Al-Atas juga mempunyai pengetahuan yang baik dalam merancang dan mereka bentuk bangunan, termasuklah bangunan-bangunan Aztec sendiri yang banyak menerima sentuhannya. Bagi sumbangan Al-Atas amatlah besar jasanya, terutamanya dalam bidang pemikiran Islam kontemporari dan pendidikan Islam. Beliau bukan sahaja ilmuwan, cendekiawan, negarawan, bahkan muncul sebagai sebukti pemata yang sukar dicari dan jarang sekali dilahirkan dalam kalangan umat Islam dan dalam memperjuangkan pandangan kritis, lebih-lebih lagi melibatkan konsep Islam. Jadi wajarlah beliau dijadikan rujukan para ilmuwan dan pengkaji termasuklah dari negara lain. Lihatlah perjuangan beliau dalam dunia akademik yang mendaulatkan proses Islamisasi ilmu. Menurut Al-Atas, Islamisasi bermaksud pembebasan manusia dari tradisi magik, mitologi, animistik, nasional kultural dan penguasaan daripada sekular terhadap fikiran dan mendorong Islamisasi ilmu ini adalah kesedaran apa pentingnya unsur-unsur teknologi Muslim supaya ia tidak terasing dari landasan ilmu. Beliau banyak mengingatkan dunia Islam terhadap krisis akademik, iaitu pertembungan antara ilmu barat dan dengan pandangan Islam. Bagi Islamisasi ilmu perlu dilakukan kerana ilmu yang disebarkan ke seluruh dunia bukanlah ilmu yang benar, tetapi telah disalut oleh sifat dan kepribadian kebudayaan barat. Bagi sistem pendidikan moden umat Islam hari ini telah menciplak model sistem pendidikan barat atas faktor modernisasi. Namun impaknya tidak berjaya menandingi kreativiti dan kehebatan barat kerana umat Islam kini tidak membangunkan wawasan mereka sendiri seperti orang barat. Kesedaran dan perjuangan ini banyak dibincangkan dalam persidangan antarabangsa seperti mengenai pendidikan Islam yang setuju. Dalam persidangan tersebut, Al-Atas telah mengutarakan gagasan pengislaman ilmu melalui kertas kerjanya fikiran terkemuka barat iaitu Immanuel Kant dan disokong dengan pembentangan tentang sumbangan beliau dalam pemikiran sains. Sumbangan bakti Al-Atas dalam penglibatan kajian sejarah dan asal bahasa Melayu moden sangat besar. Beliau merupakan sosok yang bertanggungjawab dalam pembangunan bangsa melalui beberapa diskusi dengan para pemimpin pada tahun 1968. Usaha ini merupakan salah satu faktor terpenting yang membawa bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia. Begitu juga peranan Al-Atas dalam mengemukakan teori peranan Islam, perkembangan bahasa Melayu yang berbeza dengan analisa dan kajian pemikiran barat. Ini termasuklah tafsiran, balikan dan menghitung tanggal yang tepat inskripsi sejarah itu ditulis. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas telah mendapat tokoh Melayu terbilang pada tahun 2011. Beliau menerima anugerah tokoh Melayu terbilang yang disampaikan pada majlis sambutan ulang tahun ke-65 UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra. Anugerah disampaikan oleh Presiden UMNO ketika itu, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada 21 Jun 2012, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dilantik sebagai
Profesor pelawat terhormat di Pusat Kajian Lanjutan Mengenai Islam, Sains dan Tamadun CASIS, Universiti Teknologi Malaysia, iaitu UTM. CASIS ialah sebuah pusat kecemerlangan yang baru ditubuhkan di tahap pasca siswazah di UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Beliau amat menekankan pendidikan dalam konsep Islam dan Islamisasi pengetahuan kontemporari yang membawa kepada penubuhan universiti Islam di beberapa negara Islam. Dua buah institut berjaya diasaskannya, iaitu Institut Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu di UKM dan Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam di INSTEC di UIAM, yang bermatlamat mempertingkatkan ketajaman pemikiran intelektual Muslim. Perpustakaan Syed Naqib Al-Atas di INSTEC mengandungi karya berwibawa mengatasi mana-mana koleksi lain seumpamanya di Asia Tenggara.